Itulah spek mata tadi lah. Spek mata tadi lah, aerodynamic tadi tu. Spek mata aerodynamic dekat situ. So siapa yang terpilih di antara mereka yang aerodynamic ni untuk menjadi botak di dalam Wista Expert? Nanti diorang akan tarik undi. Tapi tak ada satu pun lagi buat waktu ni yang sampai ke dalam circle. Mungkin ada yang nak pergi ke Double Maestro itu akan dapat, tapi sebab flight path dia potong betul-betul belah kanan, sukar sikit untuk pergi. Sekarang Dingus akan pergi ke Hot Spring, TNR mungkin akan ambil di bahagian tengah-tengah itu RSG. Di Abbey, TRX mungkin kalau mereka pergi atas ni dapat chicken dinner sekali lagi. Ya, pasukan Tara juga sudah pun mendapatkan 2 kali chicken dinner di Vikendi. Mereka akan mengulangi chicken dinner tersebut, dan pasukan daripada di kawasan tengah Goroka yang telah pun dituruni oleh Norland Axis MPX, dan juga pasukan Tara dan juga pasukan lain-lain lah, Milna untuk Yudu. Tapi kalau ikutkan circle yang ini, rasanya secara spesifiknya pada hari pertama, minggu pertama, inilah circle yang dimenangi oleh PBG. Mungkin boleh jadi itu juga. Dengan jumper dengan berambut putih tidak mendapat barang lagi. Kemungkinan mereka sudah sampai ke Milnar, mereka ambil barang. Drax dengan 2 SMG, dia tukar satu weapon tadi. Jumper dengan helmet. Yep. Inilah baju yang dikatakan Billion Aircraft tu tadi tu. Ya, Billion Air. Jumper memang budak tadika, baik budak tadika. Kan. Jumper. Inilah TRX yang memenangi chicken dinner tadi. Mereka akan pergi ke Movatra. Jimboy daripada jet ski tukar menaiki kenderaan dengan 4 player memenangi chicken dinner. Memang bagus sebenarnya. Ya, sebab apa ada firepower yang kuat. Cuma tadi beberapa high attack dilakukan kepada Geek Fam dapat untuk menjatuhkan 2 orang daripada TRX. Jadi harapan masih lagi terletak kepada TRX. Filling dunia vehicle, Jin Boy untuk digunakan pada masa hadapan. Satu first aid kit akan diambil waktu ini, dan buat waktu ini belum lagi ada efektif strategi dengan menggunakan healing yang menjadi. Selalu dapat nombor 2, tetapi selalunya orang yang terakhir itu akan dikejar. Dan kalau kita ikutkanlah, yang biasanya untuk menang dengan healing dalam situasi SMG mahupun tim yang berlawan dengan Secret semalam, iaitu Dingus rasanya. Dingus ke siapa yang lawan dengan Team Secret? Jarang dapat menang macam tu. Yang di mana berlawan dekat luar, dia kena, kalau yang healing tu dalam rumah, duduk kat dalam toilet. Itu formula dia untuk menang dengan healing. Ya, setakat ni tak nampak lagi lah penggunaan healing itu akan membawa kejayaan. Tapi mungkin kalau minggu seterusnya ataupun minggu inilah kan, sebab kita banyak lagi hari-hari dan juga game yang akan dimainkan, manalah tahu penggunaan healing itu akan berjaya untuk salah satu pasukan ataupun salah satu player yang akan bermain. Tapi inilah pasukan daripada Geek Fam. Pasukan Geek Fam Demrud mempunyai kill yang banyak setakat ini. Tapi untuk player-player yang lain juga di kawasan Salmon Factory, ini adalah satu kawasan yang sangat-sangat luas untuk melakukan looting. Cruzy, begitu banyak sekali sebenarnya Cruzy ni akan diabaikan oleh Demrud. Dan Geek Fam juga sangat serius, sangat mencari konsistensi di Miramar tadi. Dapat nombor 2 dan perlawanan yang cukup mendebarkan tadi antara mereka dan juga TRX Elementus. Kali ini Easy LX masih lagi akan duduk di Komosdrome. Komosdrome, nama yang diberikan sebelum ini. Easy LX di kawasan tersebut melakukan beberapa looting lagi, tapi Easy LX setakat ini dengan gameplay yang baik dilakukan oleh keempat player ini. Skizo tidur, ada juga Mim dan juga iaitu Fik OP. Ya, pasukan Easy LX yang memenangi di PNMC dengan jumlah kill yang cukup baik dan juga cukup banyak daripada Singapura ini, tapi akan bergerak ke satu tempat yang lain lah. Alex. Untuk waktu ini telah banyak benda yang berlaku lah. Semalam HMT dapatkan chicken dinner, itu menyebabkan Husky, itu custom bahasa Inggeris, menjadi rambut pink. Manakala untuk hari ini TRX Elementus mendapatkan chicken, menyebabkan producer kita botak. Banyak damage yang telah dilakukan. Banyak damage yang berlaku sebenarnya.
sepanjang tournament ini. Sebenarnya kalau tim mana-mana chicken pun game ni, saya sanggup untuk warnakan rambut saya warna hijau. Wah. Tapi production tak akan benarkan lah. Hmm. Sebab nanti rambut saya jadi invisible. Betul. Tapi kita lihat pada carta sekarang ini, Geek Fam sudah pun berada 20 mata di hadapan Yudu Gang. Di mana kedua-dua Geek Fam dan Yudu Gang tidak akan bermain besok. Mereka direhatkan. Maka Axis sebenarnya ada peluang yang agak cerah sebenarnya untuk mengejar tempat yang kedua bersama dengan NED Brotherhood. Kalau besok NRL perform dan NED tidak, mungkin mereka akan berada tanggal kedua. PBG kali ini berlawan dengan Easy pula. Mereka ingin masuk ke kawasan Easy pasukan PBG, tapi mereka mengasingkan player mereka dan formasi 1-3 sukar untuk mereka regroup kerana telah pun ditekan oleh Easy. Easy kelihatan macam nak dapatkan, tapi sebab mereka tak jatuhkan sesiapa lagi, diorang tak tahu siapa yang mereka lawan. ST walaupun rakan senegara mereka daripada Singapura. Pasukan Steel Heart ini dapat pula selepas pasukan Easy menembak ke arah PPG. Cuma tiada kejatuhan yang dapat dilakukan oleh mereka sebentar tadi di dalam kawasan kompang Puteri yang juga akan reform semula dengan rakan-rakan dan mengambil cara dan juga langkah duduk dalam rumah ini sementara menunggu circle yang seterusnya untuk menutupi. Inilah Baby Bell. Walaupun hari ini tidak diberikan fokus kerana Amy tak ada. Tetapi esok ini ada dan PBG pula sudah tiada. Malas. Sayang untuk Baby Bell baru saja turun di kawasan kenderaan tersebut, tapi pada Marlino Sniperman yang berikan tembakan dan fokus untuk Sniperman sekarang ini adalah kenderaan beliau lah untuk mengekang pergerakan-pergerakan seterusnya akan dilakukan oleh PPG Baby Bell. Ya, tapi satu benda yang menarik sebenarnya ketika ini masih belum nampak lagi siapa tanda-tanda lah yang akan mengumpul markah yang paling banyak untuk minggu ini, sebab macam Team Secret mereka dah jauh ke depan dan ini akan menyebabkan beberapa pasukan macam kita tak payah nak kejar sangat Team Secret, tetapi mereka tentunya ingin menjadi the best performing team of the week sebab itu akan memberikan mereka $550. Waktu ini tak nampak lagi, tak nampak secara jelas siapakah tim itu yang mungkin menjadi calon. Mungkin Net Brotherhood, Geek Fam, mungkin Team Secret sekali lagi sebab Team Secret pemain semalam 3 game konsisten, 1 game saja dia keluar bersama-sama dengan Damansara Esports berpegang tangan. Best performance team. Tapi Ziso dalam kasar rumah ini untuk pasukan The Resurgence berada di kawasan atas bukit sudah pun berhampiri dengan Ziso, jadi menyebabkan Ziso terpaksa untuk berdiam diri, tidak boleh melakukan satu pergerakan-pergerakan agresi. Tapi Jenik pula telah dijatuhkan di kawasan yang sangat-sangat jauh dengan Ziso ini berada. Tapi Resurgence sudah pun menghampiri dalam kawasan rumah. Anda kata dia pergi depan sikit? Yap. Nampak. Mungkin dia nak pergi belakang balik sikit sebab ada airdrop dekat sini. Groza pula. Cuma tidak ada skop diberikan bersama dengan Groza. Ini Small Boy akan menghampiri kawasan tersebut. Tapi untuk anda di rumah berdepas bag ke kod anda PUBGMobile.com/redeem. Give kod dan dapatkan salah satu daripada barang yang ada di sini. Yep, dan juga like and follow PUBG Mobile Esports Malaysia. Inilah akan diberikan. Dapat juga ke arah Ziso sebenarnya. Akhirnya Ziso nak cuba untuk melarikan diri tetapi dia tidak menyangka bahawa ada pasukan yang lain, iaitu pasukan Resurgence berhampiran dengan mereka. Dan ini juga akan memberikan peluang kepada Resurgence untuk masuk ke tempat TRX. Lihatlah pergerakan yang dilakukan oleh Resurgence untuk barbar ke dalam rumah TRX. Perlu bersiap sedia. Sudah pun turun, Resurgence akan masuk. TRX iaitu Jenik sedang untuk naikkan kawan dia iaitu Kim. Dia akan masuk mungkin Resurgence Saiyan Pro. Small Boy sudah menampak nyawa dia betul-betul sedikit hampir di tingkat yang bawah. Telah akan dilakukan oleh Resurgence. Tapi Small Boy telah dijatuhkan oleh Jenik. Jenik pula akan dijatuhkan oleh Boki sekarang ini. Oh, sempat Kim tu naik. Dia nampak mata. Dia dapat 2 Kim. Satu lagi tembakan mungkin. Oh, dia membuat free fire yang agak baik dan Kim tidak dapat ditembak dengan cantik 18-15 peluru dalam. Tapi jatuh juga akhirnya Jin Boy. Dia takkan backup kerana dia sudah memulakan langkah untuk lari. Walau bagaimanapun tindakan itu menyebabkan Small Boy kerugian nyawanya di sini. Satu wasiat terakhir daripada pasukan TRX sebelum mereka melarikan diri dengan satu orang saja. Oh, di auto end dekat situ Once Dog memang betul-betul dia cari untuk dibunuh dan betul-betul saya pasti
Small boy dah jerit. Pegang sekarang. Menyebabkan rakannya pegang tapi akan di knockdown oleh Kim dekat situ. Tapi yalah. Wasiat terakhir yang mereka berikan. Tetapi PVG berjaya tembus tempat ini dengan selamat. Kali ini hampir terjatuh puteri. Circle pergi ke arah mana? Ia akan pergi ke arah, masih lagi ke tengah. Tidak ada mana-mana bias sekarang ini. Hanya satu saja di luar bersama dengan SMG adalah TRX Jinboy yang lari daripada kawasan berlawan tadi. Mungkin dia akan buat rotation yang tinggi. Kalau dia pergi ke Krichas, dia akan selamat sedikit. Geek Fam masuk dengan selamba je di bahagian mereka dengan pasukan SMG dekat sebelah mereka. Yep, Yudu Gang sekarang juga melakukan pergerakan maju ke hadapan sedikit. Ada satu compound untuk dia pakai. Rex akan pergi ke hadapan lagi di mana mereka mungkin akan jumpa dengan tim Sinbin Pro. Sinbin Pro. Sinbin Neo. Kemudian upgrade menjadi Sinbi. Kemudian upgrade menjadi Sinbi Pro. Fa di sini. Sama dengan rakan-rakan PVG yang lain, mereka akan bermain teknik Master Ramen. Putri. GCCC. Oh. Yep. DBS 50 peluru. 50 peluru. Soalnya kotak macam ni dia jatuh dengan lebih perlahan. Sebab kosong kan, dia tak berat. Ya kan, tak berat sangat, betul. Tapi kali ini dia turun ke kadar yang biasa. Tapi untuk anda di rumah, berdepa buz jadian adalah kod untuk anda. pubgmobile.com/redeem. Ya, letakkan kod ini dan dapatkan barang-barang yang akan diberikan oleh anda yang berada di rumah. Flash Vision Esport. Masih lagi yang kosong kita. Sinbin Pro telah pun dijatuhkan sebenarnya di luar kawasan visual kita. Tapi Yudu Gang akan melakukan pergerakan untuk masuk barbar ke arah pasukan di rumah TNR. Dan mereka sudah melakukan Yudu Fredo bersama-sama dengan rakannya. Telah pun Inauki menakluki rumah ini. Naoki dapat lagi satu kejatuhan ke arah TNR, tim Noricol. Lagi dua orang saja perlu diambil oleh pasukan Yudu Gang. Naik ke atas rumah ini, nampak Ryan di kawasan hadapan sana. Jumper akan tembak. Depan saja 1v1 play, tetapi Jumper tidak dapat ke arah tim Noricol. Ryan. Oh, Jumper adakah dibunuh secara langsung? Ya, satu kerugian untuk pasukan Yudu Gang. Mereka ingatkan smooth sailing punya Barbar rupanya tersangkut satu di situ, sama seperti pasukan Resurgence tadi, tetapi berjaya menghalau TNR untuk keluar. Ryan masih lagi ada tapi pasukan RSG pula nak masuk. RSG juga ada 3 sebenarnya. Sekarang ni Voki akan dijatuhkan. Ryan tentunya cuak apabila melihatkan kill feed dia. Ada satu lagi pasukan RSG dijatuhkan oleh Yudu, sebab Yudu semuanya dalam rumah dia. Ryan masih lagi duduk saja. Ya, Voke baru je sampai tapi telah pun dijatuhkan oleh mereka. Sekali lagi kita cuba daripada Yudu. Naoki ke arah Resurgence Iron Pro nak menjadi third party, tetapi telah pun dibatalkan niatnya oleh pasukan tersebut yang berada dalam kawasan rumah. TNR akan duduk diam-diam saja di kawasan bawah ini. Kerana apa? Fokus untuk pasukan daripada Yudu Gang adalah pasukan daripada Resurgence yang datang daripada mana, daripada belakang itu, bagi mendapatkan Yudu. TNR rupanya masih lagi ada Insomnus di dalam mereka punya line up. Ryan tidak boleh keluar, tidak boleh buat apa-apa, melainkan dia memang kena mengharapkan sebenarnya Resurgence untuk masuk ke dalam rumah ni. Kalau kekecohan berlaku, mungkin dia boleh mengambil kesempatan di dalam kesulitan yang berlaku melukut di tepi gantang ketika kedatangan pasukan Resurgence. Ya, dia akan di knockdown dekat sini dan mereka akan dapatkan kill itu secara langsung. Kill ketiga untuk mereka. Fredo sedikit rendah tapi akan berjaya untuk hilap. Dia ada masa. Ada masa yang banyak, tapi circle seterusnya pergi ke arah bawah menyebabkan SMG tidak perlu bergerak. Geek Fam juga sama. Untuk waktu ini Jinboy tentunya menarik nafas kelegaan apabila dia tidak menjumpai sesiapa. Dia tidak perlu rotate ke atas, dia masuk saja sedikit demi sedikit. Sebab mungkin dia nampak yang Resurgence tadi jatuh Voki dekat depan. Jadi dia dapat rasakan Resurgence sudah belah daripada tempat yang dia ada tadi. Dia pun boleh masuk ke dalam. Tapi dengan kalutan ini kita dapat saksikan bahawa Nolan Axis MPX ada juga menjadi pasukan yang memerhatikan peperangan di antara Resurgence dan juga pasukan dari Yudu Gang ini. Iron Pro akan naik di atas kawasan rumah, tapi tembakan telah pun dilakukan oleh pasukan-pasukan yang lain. Iron Pro akan cuba nasib dan kill akan digunakan terlebih dahulu untuk menambahkan nyawa beliau. Voke, satu grenade telah pun dimasak dengan begitu baiknya. Adakah terkena Naoki ataupun tidak? Berapa damage telah pun diterima oleh Naoki, tapi tidak begitu tinggi.
Voki Naoki, satu player versus satu player yang memang dua-duanya barbar, dua-duanya menjadi legenda pada season lepas. Kali ini mereka akan bertarung sekali lagi depan-depan mungkin, tapi Fredo, Drax dan juga Naoki akan mengambil langkah konservatif, duduk saja di bahagian atas. Mereka telah meratakan TNR tadi, maka tidak ada orang lain. Mereka adalah tuan rumah pada waktu ini, tapi RSG hanya ada 2 di dalam. Ya, update tahun ini adalah Yudo Gang, satu high value target untuk Resurgence dapatkan. Dia akan cuba juga bagaimana sekalipun untuk terus naik ke kawasan Yudo Gang, tetapi Resurgence dan tembakan inilah yang telah pun dilakukan oleh Axis Nolan MPX. Kita kata Axis Nolan MPX menjadi third party di antara perlawanan ini. Sedikit demi sedikit dia akan cuba dapatkan damage. Ini akan berikan peluang juga arah kedua pasukan ini bagi menjatuhkan antara satu sama lain. Naoki, Drax menunggu saja situasi yang begitu tegang sekali untuk kesemuanya. Mereka sedang berpegang dan kepada perang yang akan berlaku. Iron Pro berada di bahagian tangga, Y2K duduk di bahagian luar untuk mematikan kalau Yudo melompat keluar ataupun ternampak di jendela. Maka mereka akan cuba, tapi Voki dengan Micro Uzi. Semua dengan Micro Uzi sebenarnya. Ya. Semua player yang ada kat sini semua menggunakan Micro Uzi. Betul tu. Memang satu close quarter combat yang akan berlaku. Sebab itu ramai juga yang memegang MP5K. Sebab kepentingan SMG di sini tidak dapat dipertikaikan. Siapa yang tidak ada Micro Uzi akan rugi. Ya, pengguna SMG, Voki teragak-agak juga nak naik, tetapi untuk Naoki sedang pun menunggu di kawasan sudah pun ketahui bahawa ada Naoki di situ. Mereka akan terus barbar ke arah Naoki. Ya sebenarnya, dan Voki juga naik saja tembak bagi sedikit damage dan turun balik. Ya betul, mereka tak boleh terlalu terburu-buru. Mereka tahu Yudo ada 3 orang saja, tapi pada waktu yang sama mereka masuk dalam rumah ini dengan 2. Y2K tidak ada dan sekarang mereka mendengar tapak kaki yang lebih. Jadi mereka akan fall back dan mereka dekat-dekat saja ketika ini. Tapi Y2K masih tak nampak siapa lagi daripada pasukan Yudo Gang. Mungkin dah nampak sikit, mungkin ada dengar bunyi tembakan Iron Pro meletakkan ataupun ada beberapa api-api letak kat sini. Kapet berapi menyebabkan dia terpaksa berhenti daripada naik tempat ini. Terpaksa berhenti. Iron Pro, Voki juga ini boleh katakan fight yang paling lama untuk mereka. Ya betul. Betul. Memang sangat lama. Dan akhirnya mereka masih lagi akan berlawan sebab circle ini masih lagi belum bergerak. Kalau dia scam tadi naik ke atas lagi sikit, mungkin salah satu daripada pasukan ini akan berlari pergi. Mana guna pun Y2K masih lagi melihatkan manalah nampak ni. Sebab tingkap pun tak nampak mereka. Dan pasukan RSG yang berada di dalam ni pun tak nampak lagi secara jelas di mana kedudukan Naoki. Oh, akhirnya Y2K datang. Mereka nak jadikan ini satu perlawanan adil. Fair fight sekarang untuk semua. Yep, fair fight 3 lawan 3. Resurgence dan juga pasukan Yudo Gang. Itulah masing-masing ada keberanian untuk naik, tapi itulah sebab nak dapatkan kill, sebab nak dapatkan masing-masing nak bertahan pasal 2 naik tapi naik turun untuk mereka. Dalam rumah yang sama dah kita boleh katakan 3 ke 4 minit untuk fight ini, tapi tak ada jawapan. Wow. Oh lemak. Okey, tanpa KK. Oh, hampir knockdown tapi damage dia ambil. Damage dia ambil sedikit. Tapi di sini Voki akan cuba naik. Dan nampak 2 pula dekat atas tu, terus turun balik. Begitu panik sekali berlaku. Tetapi dia nampak. Tapi dia yang akan dijatuhkan. Saya untuk Voki, turun pula Fredo ke sini, tapi untuk pasukan daripada Voki itu akan diselamatkan oleh kena pula dengan Nolan. MPX Naoki akhirnya stalemate ini dipecahkan, tetapi oleh pihak ketiga. Drax akan jatuh, 2 sudah jatuh untuk pasukan Yudo Gang. Fredo saja yang tinggal, tapi dia ada Bison saja. Iron Pro, Drax mati, tinggal sajalah Fredo sekarang ni. Terlalu open dan Yudo Gang telah pun dikeluarkan oleh Resurgence. Permainan yang sungguh-sungguh menakjubkan sebentar tadi. Betul, perolehan ST semua lebih jatuh pasukan ST. Semakin lama semakin rata. Terkeluar langsung, tak ada sempat mencuci dobi, sudah balik ke lobi. Still hard sekali lagi untuk game yang keempat juga telah pulang awal di tangan pasukan-pasukan pihak lawan yang bermain. Adakah mungkin daripada perspektif mereka pertukaran grup ini yang menyebabkan mereka agak tidak confident dan juga tidak yakin? Saya pun tidak pasti. Sebab apa kita lihat untuk minggu pertama dan juga minggu kedua, Steelheart tampak yakin untuk bermain dan juga berlawan. Tapi untuk minggu ini, kita tidak sure apa yang terjadi untuk Steelheart. Dan pasukan daripada Dingoes MZ ini keseorangan, iaitu Nook yang menjadi
scouter untuk melihatkan dan berikan informasi-informasi ini kepada rakan-rakan yang lain. Circle akan menutupi dan Goroka punya bandar sekarang ini, dan betul-betul dekat tengah adalah pasukan yang super konsisten, Axis Norland MPX. Ya, Axis Norland MPX mendapatkan Circle bersama dengan Dingos dan juga Westar Expert. Dan yang belum masuk lagi Circle adalah tim bosku PPG juga, pasukan dari Easy. Flash Vision juga sangat jauh, nak masuk nanti dia akan kena tempuh Tara dan juga Marlino. Ya, dan NRL adalah tuan rumah waktu ini. Mereka yang turun di kawasan Goroka. Mereka arif dengan kawasan Goroka. Tapi bercakap pasal itu, Leto akan di knockdown waktu ini. Boss Sam, mereka masih lagi ada 4 orang player untuk tim ini. 1 kill setakat ini untuk tim Bosco. 45 masih lagi hidup. Yap, bosku sekarang ini melakukan pergerakan dia untuk masuk dalam circle, tapi akan jumpa dengan Norland Axis MPX yang telah pun ditundukkan. 1 orang player mereka, Flash Vision Grim juga telah pun dijatuhkan. Bosku Asfa berjaya nak masuk dalam kekecohan ini. Berlaku peperangan, maka mereka bolehlah masuk ke dalam. Dan Bos Sam tembakan kena pada Suprolan, tapi Suprolan juga tembak dengan kena. Bos Ngah akan menaikkan rakannya yang terjatuh pada waktu ini. Z, di manakah mereka pergi? Nampaknya melarikan diri. Ya, bosku sekarang ni 2 player di knockdown, masih lagi ditembak bertubi-tubi. Grenade tangan juga akan dibaling dekat situ. 1 hilang secara langsung. Bos Ngah masih lagi akan menunggu untuk rakannya datang untuk membantu. Wista akan menekan dengan beberapa grenade tangan yang dibaling. Minit ke-22, sekarang 43, masih lagi ada 14 tim masih bersama dengan kita. Tembakan bertubi-tubi lepaskan Sorpolan di knockdown. Timun sedikit rendah, Romeo akan selamatkan Sorpolan mungkin. Ya, betul, Sorpolan. Dia perlu diselamatkan untuk waktu ini. Wista yang belum lagi dapatkan cekal ini, mungkin ini peluang mereka sebab mereka berada di dalam. Tapi Easy Alex. Yap, Easy Alex telah pun dijatuhkan oleh pasukan dari Marlino. Marlino akan tunggu saja kedatangan daripada Easy Alex. Tetapi Bin sekarang menggunakan Uzi untuk memerhati di mana kedudukan bagi pasukan Easy Alex. Superboy akan datang juga memberikan bantuan ke arah Bin menggunakan energy drink terlebih dahulu. Tetapi lihatlah di mana kejatuhan yang dilakukan oleh Marlino. Noxy dah jatuh juga bersama-sama dengan rakan-rakan dia. Pergerakan akan dilakukan, tembakan demi tembakan yang berlaku untuk kedua pasukan ini. Ya, sekarang ini terlampak easy. Mereka ada 3 orang player. Situasi 3 lawan 1 antara Bin dan juga yang lain-lain. Superboy akan pergi ke belakang satu shack waktu ini untuk memberikan sedikit cover fire. Tapi easy ada peluang yang lebih mudah sebenarnya untuk menjatuhkan Bin. Kalau mereka jatuhkan Bin, mereka perlu cari 1 orang saja lagi di sini. Bin dilihat, Bin akan ditembak di knockdown dekat situ oleh Tidor. 1 saja player tinggal dan dia di belakang shack sekarang ini. Dan itu adalah Superboy dengan 1 giliso. Dia juga akan ditembak bertubi-tubi depan dan belakang. Tapi dia tidak akan jatuh. Dia masih lagi hidup. Ya, Marlino tinggal 1 orang player saja. Harapan mereka untuk mendapatkan chicken dinner, untuk mendapatkan placement yang baik juga telah pun dijatuhkan sedikit demi sedikit. Superboy tinggal 1 orang saja, tapi kedatangan daripada pasukan Easy dan juga pasukan PPG ini akan melunturkan pasukan daripada Superboy. Sekarang ni PPG macam ada harapan sebenarnya untuk masuk ke dalam sebab Marlino tinggal 1 atau 2 saja orang di depan mereka. Ada sedikit halangan iaitu pasukan Easy, tapi dua-dua ni tadi berperang dan sekarang ini PPG ada sedikit momentum. Mereka sudah 1 kill. Mungkin 3-3 ni sebenarnya susah nak masuk sebab dalam tu terlalu ramai orang. NR terkeluar langsung. Dia bakal lepaskan oleh PPG ke atas Easy. Tara akan dijatuhkan oleh X-Arm waktu yang sama oleh FV. Puteri, dia akan terus melulu ke harapan. Mereka tidak tahu bahawa Superboy berada di dalam ini. Dan Superboy, awak ada kawasan yang baik tapi awak tidak berada dalam circle waktu ini. Mereka kena gerak. Dan PPG dengan 1 kill, ada 4 orang player. Ya, pasukan Flash Vision, X-Arm tinggal 1 orang saja player. 2 orang mereka telah pun dijatuhkan, tetapi sekarang ini fair fight di antara X-Arm dan juga Lynx. Dan 1 grenade akan dilayar, 1 bom api akan dibaling ke arah X-Arm tetapi tidak terkena. Ini menyebabkan Lynx akan sudah pun dilihat oleh X-Arm. Tembakan akan dilakukan oleh Lynx bagi X-Arm naikkan foto terlebih dahulu. Dia akan keluar, mungkin tidak, dia akan masuk balik. Dia mahu samakan rakannya tapi tembakan dikeluarkan semula oleh X-Arm. 1v1 Lynx lawan dengan X-Arm dekat sini, tapi Wild Horse tidak dapat diselamatkan. So X-Arm lepas tembakan dengan Michael T. Rata Tara dekat situ dikeluarkan oleh Flash Vision. Flash Vision mendapatkan kuasa. Nampak seperti permainan untuk Tara Assassino malang sekali. Tapi PBG berjaya lepas disebabkan pasukan Easy juga bergerak tadi. PBG dapat masuk dengan baik. Tetapi Superboy mengambil kesempatan. Dia pun dapat keselamatan daripada perkara yang berlaku. Wista Expert Timon telah pun jatuh. Bosku. RSG. Rumah tadi. Rumah yang mereka percaya dapatkan dimasuki oleh SMG dan semuanya nak keluar. SMG dalam tekanan putera sudah jatuh. Jenny bagaimana?
Jenny lawan Y2K sekarang ni 1v1, but sudah pun knockdown dekat situ. 2 lawan 2 sebenarnya situasi ini. TRX akan dikeluarkan waktu yang sama oleh NRL dekat sini. Y2K akan dibantu kena tangan daripada Jenny yang memang sangat-sangat berkualiti selalunya. Jenny akan melakukan revival terlebih dahulu ke atas Putra, tapi Putra akan ditembak sebenarnya oleh pemburu. Dari mana NRL ditembak? Ya, Presiden dalam rumah ini masih lagi memberki 2 orang player, tapi lihatlah di mana kekalutan yang berlaku di kawasan seberang kawasan sungai ini, dan telah dikeluarkan pasukan pada Marlino di tangga ke-11. Tinggallah SMG akan turun berlawan dengan pasukan Resurgence. Tapi circle ke-6, circle ni sangat-sangat sakit. Jenny dan juga rakan ini tidak boleh duduk terlalu lama kat sini. RSG pula di depan. RSG dapat makan sedikit circle, bukan dapat masuk sedikit circle. SMG akan duduk saja dekat luar ni, tapi kalau mereka nak masuk, mereka kena hadapi Y2K dan juga N-Pro. Oh, sama Geek Snipes, dia akan snipe si Romeo daripada Vista. Jenny akan dilihat juga oleh Riff, dia akan lock sedikit dekat situ. Tapi Resurgence dengan 2 orang player, mereka juga mungkin akan lihat sekarang ini. Jenny akan ditembak, Jenny akan dikeluarkan. SMG tempat ke-10, NRL masih lagi dengan 4 orang player. Diorang ada circle, mereka ada 4 orang player, mereka ada compound. Ya, NRL ada dalam circle, mereka mempunyai potensi yang cukup besar sekarang ini untuk dapatkan chicken dinner, tetapi tidak lupakan untuk pasukan tim Boskur juga yang mempunyai history yang baik. Tapi Dingos MZ tinggal keseorangan, iaitu Nook, untuk terselamat di dalam kawasan ini. Ya, pada waktu yang sama, satu perkara yang menarik berlaku sini adalah PBG berjaya masuk dalam circle dengan 3 atau 4 orang, dan mereka tidak dilihat seperti ada 4 orang untuk PBG. Mereka juga boleh menang chicken dinner, sekali lagi menjadikan chicken dinner mereka 3. Wista Expert yang ada 3 orang tentunya tidak mau melepaskan peluang untuk dapatkan chicken dinner. Mereka juga belum lagi dapat chicken dinner. Bosku boleh, tapi mereka ada 2 saja. Pasukan yang dekat luar RSG terlalu jauh, dan dekat depan mereka kalau nak mereka lintas kosong, tidak ada halangan. Ya, ini adalah pertarungan di kawasan compound. Kita tahu PBG pandai pegang compound. Kalau circle seterusnya masih lagi pergi ke compound Encik Far dekat situ, memang ada peluang sangat besar. Tapi kasih Baby Bell masak dari tangan membalik ke arah Easy. Letupan akan berlaku, terkena koisan damage kat tu, tapi tidak cukup menjebatukan fix OP. 27 minit sudah pun berlangsung game ini. Geek Snipe akan dibunuh oleh Wista Sorpolan. Geek Fam dikeluarkan tempat ke-9 oleh Wista Romeo. Ya, pasukan PPG masih lagi dengan 4 orang player. Itu yang mengejutkan kita. Sebab apa tadi? Banyak halangan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan untuk mengekang serangan ataupun anjakan daripada PPG ini. Dan masuk mereka dalam circle, compound mereka ada. Adakah ini akan menjadi tempat PPG berjaya sekali lagi? Mungkin juga, tapi pasukan RSG sekarang ini ditekan bertubi-tubi. Wista nampak pada mereka kekurangan Carl. Tetapi untuk waktu ini yang dilihat pasukan Northern MPX yang paling berkemungkinan sekali, tapi circle seterusnya akan diledakkan. Kalau pergi ke mana, di situlah pemenangnya. Tetapi sekarang ini yang ada 4 orang yang nampak di mata kita adalah pasukan Dingo sudah dikeluarkan, pasukan Northern MPX dan juga PBG. Ya, mereka ada peluang yang sangat besar sekarang. Terdapat Y2K sudah pun disentuh oleh Blue Zone, akan bermain healing. 1 akan jatuh. Y2K mungkin sudah pun kehabisan semua benda dia nak guna kat situ. Adakah dia kena satu lagi first aid? Sempat ataupun tidak untuk decision Y2K dekat sini. Tidak, dia juga akan dikeluarkan. 3-6 saja tim Nansor Polan. Boleh tengok tempat lain. Ya, boleh tengok tempat lain sekarang ini. Sejak Resurgence sudah pun keluar, tapi lihat betapa padatnya tempat ini. FVX Arm, dia 1 orang. Tapi circle yang seterusnya pergi ke pasukan Norland MPX. Kemungkinan besar mereka akan merajai Vikendi waktu ini, melainkan Easy Alex ataupun Wista berjaya untuk merempuh mereka terlebih dahulu. Yang NRL satu tim yang memang betul-betul berkualiti, dan dia tunjuk kita kenapa api jatuhkan Sorpolan. 1 knockdown berlaku. Maka Wista sekarang dengan 2 orang player. Bosku juga dengan 2 orang player. 2 tim sahaja yang ada full squad, dan itulah PPG dan juga NRL. Dan NRL dia dah mula pancing. Banyak betul kill dia dapat dekat sini. Wista juga dengan 6 kill. Semua akan dibaling untuk menyelamatkan si Sorpolan. Kalau mereka boleh bangkitkan Sorpolan semula, mereka ada peluang untuk chicken sekali lagi. Ya, Westa dalam rumah ini. Timon rakan dia telah dijatuhkan, akan diangkat semula. Tetapi inilah dia perlawanan yang agak-agak sukar untuk mereka. Kenapa? Kena pergi satu compound untuk berjumpa salah satu sama sendiri dengan mereka. Oh, tengok pada pasukan PBG, mereka melakukan regrouping dan mereka akan cuba menyelinap masuk ikut bahagian bawah ini ke pasukan Easy. Baru mereka nak masuk. Tak, mereka meletakkan betul. Mereka meletakkan asap di depan pasukan Easy supaya tidak nampak. Supaya Easy tidak nampak. Tetapi ini perjalanan yang sangat-sangat bahaya. Norland boleh nampak mereka. FVX Lam tidak mungkin akan tembak. Tapi Easy, apakah respon mereka terhadap kedatangan pasukan PBG? Ini adalah game yang boleh menang guna healing sebenarnya. Sebab PPG, mereka tak tembak ramai orang pun. Mereka tak ada begitu banyak equipment yang guna pakai. Mereka tak ditembak langsung pun. Maka
kemungkinan besar mereka ada banyak item-item healing kat sini. Putri sudah pun dimakan oleh Blue Zone waktu ini. Tim number 23 kita Far juga sekarang ini akan dimakan. Grenade tangan dibaling oleh Far kat situ. Adakah kena target kat situ? Tira akan jatuhkan satu. Fix OP sudah pun dijatuhkan kat sini. Baby Bell pergi ke depan. Dia akan prone. Dia akan tembak. Dia dapatkan tim tersebut. Satu lagi akan jatuh tapi Baby Bell juga akan ditembak. Tira turun ke bawah. Masih lagi bernyawa kat sini. Masih lagi bernyawa sebenarnya. First aid akan digunakan pakai secara langsung. Putri ditinggalkan belakang. Main healing sekarang. Ya, dia main healing saja pada waktu ini. Tiara dan Baby Bell akan membawa harapan untuk pasukan PBG bermain dengan Barbar mendapatkan sedikit sebanyak kill, tapi perlu dapat satu lagi kill. Pasukan Bosku di dalam keadaan yang sangat-sangat sukar top 5 untuk waktu ini dengan ketiadaan pasukan Easy diratakan oleh pasukan PBG. Walau bagaimanapun pasukan Northland mereka boleh tersenyum seketika ini kerana semua yang bergaduh ini adalah mereka yang perlu. Tapi Putri tak sempat untuk hilap, mungkin sudah kehabisan dia punya first aid kit. Dia akan cuba pergi ke Tiara dan juga Baby Bell, mungkin boleh diselamatkan, tapi mereka PBG memang cenderung untuk selamatkan rakan-rakan mereka yang terkeluar. Ya, tapi dia akan ditembak waktu ini, akan dikeluarkan secara langsung. PPG dengan 2 orang player, advantage number akan ada pada NRL. 3 player sekarang di atas Boom Boom. High ground advantage ada pada mereka. Leto menembak, Tiara dijatuhkan. Baby Bell akan terus lakukan revival dekat sini. 11 kill, Tiara dijatuhkan. Baby Bell dijatuhkan. Api akan keluarkan PPG di tempat kelima. Dan NRL sekarang 11 kill. Ya, high advantage untuk pasukan daripada Northland Axis MPX. Dia akan lihatkan saja siapa-siapa yang keluar untuk mereka dan akan dapatkan jumlah kill yang banyak. Tetapi Exam menggunakan healing kit sekarang ini. Dia akan mati. Dia akan dikeluarkan. Tinggal sajalah Northland Axis MPX. Tetapi cukup sukar Westar untuk keluar sekarang ini. Oh tak, sebenarnya Exam boleh menang. Oh tidak, dia pula mati kepada Playzone. Dan sekarang ini terlibat kepada healing sebenarnya. Mungkin Westar boleh menang. Romeo sempatkan dia. Tidak, Suprolan boleh. Kalau Riff mati dulu. Tapi Suprolan dia boleh menang. Kalau Riff tersilap. Sempat lagi juga Suprolan sekarang. Pelan. Lepas. Tapi Rizzo Polan siapakah yang kau dapatkan? Ya!